Okay, kita masuk ke fasa seterusnya, iaitu determining the domain and range of a function. Okay, sebelum ni saya dah bagi tahu, okay, domain itu adalah sekumpulan X, okay, sekumpulan X ataupun sekumpulan objek. Okay, and then the range ni, okay, lepas kita tengok range ni sebenarnya dia adalah semua image yang ada objek. Okay, semua image yang ada objek. Okay, so dia ada berbeza sikit dengan kodomain. Kita tahu ada domain adalah X, kodomain adalah Y, tapi beza antara kodomain dengan range tu ada. Okay, maksudnya nanti kita tengoklah ada punya example. Ada perbezaan antara cara nak tulis range dengan kodomain lah. Alright, so kalau kita tengok kat sini yang nombor 1, okay, Y is equal to Fx. Okay, so kalau kita nak tengok kat sini, kita ada dua jenis graf. Satu adalah kita hanya plot, kerana dia tak ada sambungan. Okay, contohnya macam ni lah. Okay, Y sama dengan Fx. Ni kita panggil sebagai discrete. Okay, discrete. Discrete ni maksudnya kita plot je. Okay, dia hanyalah random, dia adalah random sahaja tapi tidak bersambung. Okay, sama jugalah macam yang ini. Okay, yang ini pun yang ini tak, yang ini kita memang nampak random tapi saya sambungkan. Okay, antara sini sampai sini kita sambung. Okay, this one we call it as a continuous lah. Okay, continuous. So continuous. Tadi kita panggil sebagai discrete, maksudnya dia kita random. Yang ni adalah continuous sebab setiap nombor antara 2 dengan 4 ni dia ada lagi nombor lain yang menyambungkan lah. So, maksudnya kita tak boleh nak ambil antara 2 dengan 4 ni tulis macam tu, tak boleh. Sebab di antara 2 dengan 4 ni kita ada 2.1, okay, 3.1 dan seterusnya lah. Sama juga macam 6 sampai ke 8 dan sambungan antara 2 sampai 8 ni adalah nombor-nombor dia yang lain. Sama jugalah Y pun sama. So, cara nak tulis ada lain. Kalau kat sini, domainnya kita tulis dalam set notation. Kalau tak tulis pun tak apa, tapi kita tulis lah ikut disiplin MAM betul. Domainnya adalah 2, okay, 4, 6, 8. Maksudnya yang inilah, okay, kita punya semua X ni adalah domain. Okay, walaupun dia tak ada image. Okay, sama juga kodomain ni pun sama. So kodomain dia, kalau kita nak tulis kodomain pun 2, 4, 6, 8. Okay, tapi range ni dia mesti semua image yang ada objek. So image range ni adalah image yang ada objek. So 2 ni ada objek, okay, 4 dia pun ada objek, 6 pun ada objek, 8 pun ada objek. So maknanya range dengan kodomain bagi kes ini adalah sama lah. So 2, 4, 6, 8. Okay, so ingat domain ni adalah semua golongan kat dalam X tu kita panggil sebagai domain. Semua golongan Y adalah kodomain, tetapi range ni adalah semua image ataupun semua kodomain yang ada objek. Kalau dia tak ada objek, tak boleh dikira sebagai range. Okey, tak apa, kita tulis dulu yang ini. Okay, cara nak tulis domain untuk continuous lain. Kita tak boleh tulis satu-satu macam ni. So kita ambil yang paling kecil untuk X. So yang ini paling kecil untuk Y. Untuk dalam line ni adalah yang 8. So kita tulis 2 X 8. Okay, sama juga dengan range. Okay, range ni kita akan ambil paling kecil sampai paling besar. So untuk continuous macam ni, kita wajib tulis kena ada simbol ni lah. Sebab semua nombor di antara 2 sampai 8 termasuklah 2.1, 3 point bla tu. Maksudnya nombor yang ada di antara tu dia adalah domain. Sama juga dengan range. Yang ni paling kecil adalah 2, paling besar adalah 8. So 2. Okay, range dia mesti Y ataupun Fx. Okay, 8. Cara tulis macam tu lah. Okay, alright. Next, kita pergi kepada 3. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang ini kita panggil continuous ke discrete. Okay, yang ini adalah discrete. Sebab dia tak tulis pun 1.1 ke 1.2, tak ada. Maksudnya dia hanya ambil 1, 2, 3 dan dia punya image adalah yang seterusnya. Okay, cara nak tulis domain di sini macam biasalah. Semua objek di sini kita panggil sebagai domain. Okay, kodomain adalah semua apa benda yang ada dekat yang sini kita panggil sebagai kodomain.
Okay, tapi range dia mesti image, senarai image yang ada objek. So kalau kita tengok kat sini 11 dia tak ada objek, makanya 11 bukanlah range. So 3, 5, 7, 9. Okay, alright. Ini adalah contoh bagi arrow diagram. Alright.